Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua penonton dan pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Bertemu kita pada pagi ini melalui medium online yaitu YouTube cikgu untuk menyampaikan pembelajaran jarak jauh, stay at home, keep safe and healthy, sempena PKP tahap ketiga. Seperti yang semua sedia maklum, negara kita dilanda wabak COVID-19. Bagaimanapun, kita perlu teruskan kita punya sesi PDP menggunakan medium yang ada pada hari ini. Cikgu akan teruskan. Untuk makluman pelajar, kita telah pun masuk sebenarnya kepada bab ketiga ya. Telah cikgu merujuk catatan terakhir sebelum cuti persekolahan pada bulan Mac yang lepas. Kita sepatutnya masuk bab 3 ya, Jadi pada pagi ini cikgu buat satu rakaman video ya yang cikgu akan upload ke YouTube. Diharap nanti akan dapat membantu pelajar ya untuk mempelajari tajuk bab 3 ini. Kita mulakan. Jadi bab 3 kita akan belajar koordinasi dan gerak balas. Coba lihat slide yang cikgu tayang ini. Manusia dan benda hidup bergerak pada setiap masa. Bagaimanakah manusia dan benda hidup mengawal atur keadaan dalam badan? Ini satu persoalan yang pelajar perlu fikir. Badan kita ialah pengatur suhu yang baik ya. Seperti yang saya dalam, suhu badan kita kekal pada 37 derajat Celcius. Ini penting kerana tindak balas bahan kimia dalam badan kita akan berfungsi dengan baik pada suhu 37 darjah Celcius. Apabila kita berlari, badan kita akan menghasilkan haba yang menyebabkan suhu badan kita meningkat. Kamu berlari, kamu bermain apa-apa permainan. Selepas beberapa minit kamu akan merasakan badan kamu menjadi panas. Itu disebabkan oleh suhu badan kita ini telah meningkat. Jika suhu badan kita tidak dapat turun ke suhu yang normal, maka sel-sel badan kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Tolong ingat itu. Kalau kita punya suhu badan melebihi 6 derajat Celcius daripada suhu normal, yaitu 37 derajat Celcius, kita boleh mati. Kita boleh mati. Oleh itu, apabila kamu demam, kamu pergi ke hospital. Doktor akan memeriksa suhu badan kita. Jadi kita masuk kepada tajuk yang perlu kita pelajari pada hari ini. Ada 4 perkara yang perlu kamu ketahui selepas mempelajari tajuk ini. Yang pertama, berkomunikasi tentang maksud homeostasis. Menjelaskan sistem yang terlibat dalam homeostasis dalam manusia dan hewan. Contoh. Yang ketiga, homeostasis juga berlaku dalam tumbuhan serta contoh. Dan yang terakhir, kepentingan homeostasis kepada manusia. Apakah maksud homeostasis?
Oke, merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan suatu organisme. Contoh, suhu, air, pH, tekanan darah, dan sebagainya. Oke, fungsi dan peranan hemostasis yang kita tadi, yang kita lihat mengekalkan keseimbangan dan kestabilan supaya proses hidup dalam badan organisme itu akan berjalan dengan lancar. Oke, dari mana datangnya perkataan homeostasis ini? Oke, berasal daripada perkataan Greek. Homeo bermaksud sama, stasis bermaksud tidak bergerak. Oke, pernah lihat alat ini? Siapa ada alat ini di rumah? Sila angkat tangan. Oke, tentunya alat ini ada di rumah kamu ya, yaitu ketuhar gelombang mikro ya, ketuhar gelombang mikro. Oke, jadi ketuhar gelombang mikro ini dia mengandungi satu tombol, biasanya boleh dipusing-pusing ataupun ditekan-tekan. Fungsinya untuk mengawal suhu. Kamu nak suhu berapa? 100, 200, 50, 30. Oke. Jadi suhu ini dia boleh meningkat dan juga menurun. Oke, suhu ini dikawal oleh alat yang dipanggil termostat. Termostat. Kalau tidak ada termostat ini, suhu itu tidak pandai naik ataupun tidak pandai turun. Fungsinya kalau pemanas itu terlalu panas, suhunya akan berhenti. Dia tidak akan naik sampai suhu yang kamu mau, dia akan berhenti. Oke. Begitu juga dengan badan kita. Ya, begitu juga dengan badan manusia. Oke. Kita ada satu mekanisme yang mengawal kita punya suhu badan, kandungan air, supaya ianya terus berada dalam keadaan seimbang. Oke, kita berada dalam persekitaran ya. Persekitaran kita ini atau iklim kita ini dia berubah-ubah. Oke, coba kamu rasa pada waktu sekarang, pada waktu pagi. Apa yang kamu rasa? Sejuk. Oke, sejuk. Kalau sejuk, bolehkah kita memakai hanya baju singlet sahaja? Baju singlet sahaja, tentu tidak kan? Oke, kamu akan memakai baju yang lebih tebal. Begitu juga dengan kalau tengah hari. Oke, adakah kamu akan memakai jaket seperti yang cikgu pakai sekarang ini? Hari terik pakai jaket. Tentulah tidak sesuai. Oke, jadi kita perlu menetapkan julat normal. Ya, julat normal. Yaitu apabila suhu meningkat, dia mesti menurun. Oke, apabila suhu menurun, dia mesti meningkat. Inilah yang kita panggil sebagai mekanisme pembetulan. Ya, seperti dalam raja yang cikgu tunjuk dalam slide. Oke, setakat ini ya, slide cikgu ini tidak banyak ya, sudah masuk slide yang ke-7. Cikgu ada 13 slide saja. Oke. Ini isi pelajaran ya. Nah, ini kamu perlu jelas ya. Proses kawalan hemostasis dalam badan kita berubah mengikut persekitaran dalam badan ataupun persekitaran luaran kita. Oke, kita teruskan. Oke, jadi kita lihat dua keadaan di sini ya, yaitu kawal atur kandungan air dan kawal atur suhu badan.
Jadi sistem yang terlibat dalam kawal atur kandungan air, ya, kalau kamu lihat di sana, suhu kandungan air meningkat. Ya, kalau kita minum air, maka kandungan air dalam badan kita akan meningkat. Oke. Jadi otak kita akan memproses, ya, otak kita akan memproses. Oke, dia akan proses. Oke, merangsang membran hormon ginjal. Otak kita akan merangsang membran ya. Oke. Oke, otak kita akan merangsang rembesan, ya, sejenis hormon supaya ginjal akan menambahkan penghasilan air kencing. Jadi lebih banyak air kencing akan dihasilkan, maka kandungan air dalam badan kita menurun. Jadi air dalam badan kita akan menjadi normal. Oke. Apabila kandungan air dalam badan kita menurun, seperti biasa otak dia akan mengesan. Oke, dia akan mengesan. Contoh, apabila kamu berlari 10 pusingan di padang, kamu banyak kehilangan air sebab kamu berpeluh. Sebab itu bila kamu nampak air, kamu akan terasa haus dan ingin minum. Nah, itu berlaku secara otomatik sebab dikesan oleh otak, ya. Oke, jelas. Ya, ini kawal atur dengan air, ya. Kalau kurang perlu dibetulkan. Kalau lebih juga perlu dibetulkan. Oke, seterusnya kita lihat kawal atur suhu badan. Oke, sama juga dengan kawal atur kandungan air. Oke, apabila kamu berada di kawasan yang panas terik, otak akan mengesan. Ya, otak kita ini dia akan mengesan, ya. Jadi sel darah mengembang. Oke, sel darah mengembang. Bulu roma condong. Kita akan berpeluh. Oke. Dan pada waktu pas, mungkin kamu perasan kamu jarang mau pergi kencing. Kamu tidak mau pergi kencing. Oke. Jadi suhu badan kita akan menurun, ya. Nah, ini. Oke. Apabila kamu berada di kawasan yang sejuk pula, kamu akan menggigil, ya, kamu akan menggigil. Proses menggigil ini juga berlaku karena otak kita mengesan, ya, mengesan suhu di sekeliling kita itu sejuk. Oke, jadi apa yang berlaku? Oke, salur darah kita mengecut. Mengecut. Coba, mungkin kamu perasan, ya, apabila suhu sejuk, ya, kamu berada di tepi pantai, suhu sejuk. Oke, salur darah kamu mengecut, bulu roma kamu menegak. Oke, bulu kamu menegak. Oke, dan kamu tidak akan berpeluh. Oke, otot-otot kita akan mengecut. Oke, akan mengecut. Oke. Nah, ini supaya suhu badan kita kembali meningkat. Ya, suhu badan kita kembali meningkat. Oke. Jadi ini dua keadaan, ya, yang berlaku hemostasis, ya, yang berlaku dalam badan kita yang perlu kamu ketahui, ya. Ini berlaku setiap saat.
setiap masa, setiap saat dia berlaku, yaitu kawal atur kandungan air dan juga kawal atur suhu badan. Oke, untuk lebih jelas lagi kamu baca balik penerangan-penerangan ini, oke, untuk memahami lebih jelas ya. Nah, oke, seterusnya. Oke, ini contoh bergambar ya. Ini yang berlaku sebenarnya. Oke, inilah yang berlaku kepada lapisan kulit. Lapisan kulit ini organ ya. Kalau Anda masih ingat latihan yang cikgu bagi pada minggu lepas, adakah kulit ini organ? Ya, kulit ini adalah organ kerana dia satu sistem. Kulit adalah satu sistem kerana ada beberapa organ yang ada pada sistem kulit ini bersama-sama menjalankan fungsi. Ya, jadi kulit kita ini, inilah kita punya gambar raja kulit. Gambar raja kulit kita ini, dia mengandungi beberapa organ-organnya, kelenjar peluh. Oke, ini kalau suhu persekitaran tinggi ya. Oke, kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh bagi menyejukkan kulit. Bulu roma kita ini condong, condong. Ya, supaya udara terperangkap. Udara itu dia terperangkap, dia condong kan. Kalau kamu punya bulu roma lebat, jadi dia akan jadi macam selimut kepada kamu punya kulit. Udara haba itu bila dia naik, terperangkap, jadi dia akan turun balik. Oke, itulah kelebihan fungsi bulu roma. Jangan tanya, cikgu, apa saya ada bulu roma ini? Cuma yang ada bulu roma. Oke, kalau suhu rendah, bulu roma menegak. Bulu roma menegak. Dia tegak, dia berdiri supaya dia, kalau udara itu bergerak dari kiri ke kanan, dia terberhenti kan? Berhenti, haba ya. Pendapat haba. Nampak ni, dia lurus. Oke, dia berdiri tegak. Oke, saudara pula mengecut. Kalau di sini saudara mengembang supaya lebih banyak darah mendekati kulit. Ini mengecut supaya salur darah menjauhi kulit untuk mengelakkan pembebasan tenaga haba. Oke, seterusnya. Oke, jadi kita telah terangkan bagaimana hemostasis ini berlaku pada manusia. Oke, kita lihat juga pada haiwan. Seperti awal tadi juga telah terangkan bahwa hemostasis ini berlaku pada haiwan. Oke, hewan pernah juga rasa kamu pernah lihat keadaan ini di rumah kamu. Oke, tengok kucing, dia tengah menjilat-jilat bulunya kan. Ini perkara yang biasa. Kenapa biasa ya? Sebab kucing itu dia ingin mengekalkan dia punya homeostasis. Suhu badannya tidak panas dan juga tidak sejuk. Ya, dia sama saja seperti yang cikgu terangkan tadi. Oke, ada mekanisme dia, otak dia dan juga organ yang akan berperanan. Oke. Ini contoh lain haiwan ya, cicak. Oke, siput babi. Oke, kamu boleh baca di sini. Kalau suhu sejuk, kalau suhu panas, dia akan berlaku. Siput babi ini boleh kita kaji ya, boleh kita kaji, boleh kita kesan. Sebab siput babi ini kamu boleh jumpa di belakang rumah kamu kan. Tengok apa berlaku kepada siput babi ini. Ya, apa berlaku kepada siput babi. Oke, terus. Oke. Jadi tadi hewan, sekarang pula tumbuhan. Oke. Pada waktu pagi kita dapati tumbuhan yang ada di persekitaran kita ini dia segar. Dia segar bugar. Pada waktu pagi. Pada waktu hari kita dapati berlainan keadaannya. Ya, pada waktu hari.
menjadi layu pula. Ya, menjadi layu. Daunnya menjadi lembut. Kenapa berlaku sedemikian? Kenapa berlaku sedemikian? Jadi air daripada tumbuhan hilang ya melalui satu proses dikenali sebagai transpirasi. Transpirasi. Dalam proses transpirasi, air hilang daripada daun dalam bentuk uap air melalui stoma. Nanti kita akan lihat apa dia stomanya. Jadi air hilang ya dengan keadaan suhu yang panas. Air itu akan bergerak daripada akar ini ya. Air itu akan naik sebab air itu bukan dari atas. Air itu dari dalam tanah yang akan bergerak naik. Dia akan pergi ke setiap ranting-ranting ini ataupun dahan ini dan sampai ke daun. Dan dia akan terbebas, hilang. Ya, dalam ini ada satu bagian dipanggil stoma. Ya, dipanggil stoma. Jadi penting ya, penting. Jadi kita lihat di sini ya, slide seterusnya. Ini dia. Pada waktu siang, stoma ini juga sel-sel mengawal pembukaan dan penutupan. Pada waktu siang, stoma terbuka untuk pertukaran gas. Pada masa yang sama, uap air hilang daripada daun dan hal ini meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. Ini pada waktu siang. Ini keadaan stoma ya, ini diperbesarkan ya. Stoma ini sangat kecil. Jangan kamu kata, cikgu boleh nampak kan ni? Dia ni sel stoma. Dia kecil, tak nampak. Macam mana kita kesan? Kita nampak dalam itu pada waktu pagi keras. Dia tidak layu. Cuba tengok tengah hari lembut. Ya, dia jadilah layu. Dia menjadi layu. Kamu boleh baca di sini. Pada waktu siang stoma terbuka, dengan lebih air akan tersejat. Pada suhu yang terlalu tinggi, stoma akan tertutup. Dia tertutup untuk mengurangkan air yang tersejat daripada daun melalui transpirasi. Ya, dia tertutup. Kalau air itu keluar, apa berlaku pada pokok ini? Dia kering. Dia akan kering. Bila dia kering dalam tempoh masa yang lama dan air daripada akar pula tidak ada, apa berlaku kepada pokok ini? Dia akan mati. Jelas ya, kamu boleh paham. Hemostasis juga berlaku kepada tumbuhan. Semua tumbuhan ya, murid-murid, semua tumbuhan. Jadi kita sampai kepada yang keempat, yaitu kepentingan hemostasis kepada manusia dan juga benda hidup. Coba lihat dua gambar ini. Suhu badan saya belum turun lagi. Nampak? Suhu badan saya semakin panas. Jadi kamu nampak, dia akan berkesan yang tidak baik. Ya, kalau kita punya suhu tidak normal, tinggi, sangat tinggi, kita boleh mati. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi kawalan hemostasis dalam badan manusia dan benda hidup bertujuan untuk menyediakan satu keadaan yang optimum supaya sel-sel dalam badan kita dapat menjalankan aktiviti metabolisme ya dengan cekap. Ya, semua tindak balas dalam badan, semua tindak balas kimia dalam sel hidup dikawal oleh enzim. Ya, enzim yang
peka kepada perubahan persekitaran. Ingat ini, enzim. Semua benda hidup, tumbuhan kah, haiwan kah, manusia kah. Kita ada enzim ya. Enzim. Kalau kamu ingat tadi awal-awal ketuhar itu, dia dikawal oleh satu alat dipanggil termostat. Kasih tinggi, kasih turun, kita adjust itu termostat. Tapi dalam benda hidup dipanggil enzim. Enzim ini sangat peka ya, sangat peka, sangat sensitif ya kepada kita punya suhu, kepada kita punya perubahan persekitaran. Dia akan sensitif. Oleh itu kita bersyukur karena homeostasis menyebabkan persekitaran dalam badan dapat dikawal dan dikekalkan dalam keadaan yang seimbang. Jadi bayangkan ya, kalau kehidupan kita tanpa homeostasis ini apa yang berlaku? Apa dia punya kesan? Ya, apa dia punya kesan kepada badan kita? Apa kesan dia kepada tumbuhan dan apa kesan dia kepada haiwan? Oke, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Semoga dapat membantu Anda sedikit sebanyak. Ya, kita paham. Kita tidak boleh melalui sudah keadaan-keadaan yang lalu, keadaan yang normal. Cikgu masuk kelas, cikgu mengajar, cikgu boleh jumpa kamu, cikgu boleh bersua muka. Kita boleh bersoal jawab secara langsung. Ya, oleh bagaimanapun, cikgu berharap cara ini dapat membantu kamu lah ya, dapat membantu kamu. Supaya kamu tidak ketinggalan. Saja daripada cikgu. Sebarang pertanyaan kamu boleh tanya dalam grup ataupun dalam YouTube channel yang cikgu akan upload video ini nanti. Itu saja. Kalau cikgu punya suara tersekat-sekat, cikgu mohon maaf. Kalau audio tidak jelas, kamu rujuk slide. Untuk makluman kamu, isi kandungan slide ini 100% daripada buku teks. Cikgu tidak mau guna benda lain. Bukan semua kamu ini boleh tonton YouTube ini. Ada pelajar yang tidak tonton. Kamu boleh pesan kepada mereka rujuk buku teks. Kelebihan video ini kamu cikgu ada suara, cikgu ada sedikit penerangan kan. Cuma kita tidak boleh bersoal jawab. Kamu boleh tanya cikgu di dalam grup ataupun dalam YouTube nanti. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. Semoga semua kita dihindari dari wabak COVID-19.